إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Surah Al-Kahf ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لا لنبلوهم أيهم أحسن وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى
وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Alhamdulillah. Adapun selepas segala puji bagi Allah, selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami rafa'kan sembah kesyukuran padamu ya Allah atas nikmat dan rahmat yang telah Engkau pinjamkan kepada kami wahai Allah. Terima kasih ya Allah dihidupkan sehari lagi. Alhamdulillah. Itulah rafa' yang boleh kita panjatkan kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, insyaAllah ini kita akan bersama-sama kembali mentadaburkan Al-Quran, yakni sambungan daripada surah An-Nisa, insyaAllah ayat yang ke-95. Masih lagi berkisarkan tentang peperangan. Tapi ayat yang 95 ni dia lebih nak fokuskan kepada peperangan Tabuk. Sebab apa? Banyak apa yang terkandung dalam ayat 95 ni kebanyakan peristiwa berlaku dalam peperangan Tabuk. Apa kita baca dulu nah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة كلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما Darajatum minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurar rahima. Sadaqallahul azim. Kalau ada masa kita sambung sikit lagi nah. Tapi kita tengok dulu nah. Maksud ayat yang ke-95, orang-orang yang duduk dari kalangan orang yang beriman yang tidak berhalangan tidaklah sama dengan orang-orang yang berjihad pada jalan Allah dengan harta benda mereka dan diri-diri mereka. Allah telah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta benda mereka dan diri mereka itu daripada orang yang duduk satu derajat. Tetapi untuk tiap-tiap satu dari keduanya telah dijanjikan Allah kebaikan. Dan Allah telah melebihkan orang-orang mujahidin daripada orang yang duduk dengan ganjaran yang besar. Baik. Yang paling utama, kita kena tak asbabun nuzul. Asbabun nuzul ataupun disebut sebagai sebab-sebab diturunkan ayat yang ke-95 ni. Di antara salah satu sebab diturunnya ayat 95 ini, yakni ketika mana Nabi SAW mengajak orang-orang muslimin yang berada di Madinah menghadiri peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk adalah satu peperangan yang terakhir Rasulullah buat. Rasulullah ikut, Rasulullah ada, Rasulullah ketuai. Faham? Peperangan Tabuk adalah peperangan yang terakhir yang Rasulullah libatkan diri. Berlaku pada tahun 9 Hijrah. Rasulullah wafat tahun 11 Hijrah. Peperangan Tabuk berlaku pada tahun 9 Hijrah. Bermakna 2 tahun lagi Nabi nak wafat. Yang mana ketika ini Nabi berusia
61 tahun. Ahli sejarah menceritakan bahawasanya baginda sallallahu alaihi wasallam cuba mengumpul seramai mungkin mujahidin. Mujahidin ni yakni orang-orang yang sukarela nak berperang di jalan Allah. Itu dipanggil mujahidin atau kita panggil mujahid. Ha? Dan apabila baginda sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan tentera seramai mungkin, kenapa? Kerana Rasulullah nak berperang dengan satu empayar yang besar ketika itu, iaitu empayar Rum. Nah, sebab apa? Bukan orang Islam dia tak cari pasal dengan orang. Raja Rum menyebarkan pengaruh dia ke seluruh pelusuk rantau. Dan dia dapat tahu ada satu negara Hijaz. Negara Hijaz ni Mekah dan Madinah. Negara Hijaz ni dia tak boleh nak tembus. Sebab negara Hijaz ini dibangunkan oleh satu agama, yakni agama Islam. Bagi Raja Rum, agama Islam ni asing. Baru datang. Walhal agama Islam lah yang mula-mula sekali menapak di muka bumi. Tapi bagi Rum, yang penyembah dia adalah Nasrani. Dia kata yang ni baru mai ni. Jadi kita kena takluki negara Hijaz ni, takluki penduduk dia, takluki hasil bumi dia. Agar Islam itu bertukar menjadi Nasrani, Kristian. Jadi dia nak lancarkan peperangan. Kemudian perkhabaran ni sampai kepada pengetahuan baginda Nabi SAW. Nabi pun kumpul tentera. Sebab apa? Sebab tentera Rum lengkap berpakaian, lengkap bersenjata, lengkap berkenderaan. Dan nak main perang dengan tentera muslimin dalam jumlah 200,000 orang. Jadi Nabi berusaha sedaya upaya mengumpul seramai mungkin tentera muslimin di kalangan muhajirin dan ansar. Kita tahu betapa gundah gulananya hati baginda sallallahu alaihi wasallam apabila memikirkan keadaan tentera muslimin amat-amatlah kekurangan. Korang dari segala-galanya miskin. Kemudian main pula satu puak di kalangan muslimin yang berada di Madinah, yakni puak munafik yang kita bicarakan dah 3-4 bulan. Tu ingat? Duk sembang pasal cerita mereka ni je. Puak munafik main jumpa dengan Nabi SAW yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay. Muhammad, kami tak boleh nak ikut lah. Dia kan setiap kali perang dia akan bagi alasan. Dia bagi alasan, hari tu yang dia bagi alasan buah tengah masak. Ini dia bagi alasan apa? Panas sangat. Memang dalam peperangan Tabuk ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala keadaan darjah kepanasan terlalu tinggi. Panas cukup. Muhammad, kami tak boleh ikut lah. Panas sangat. Lagipun bukan orang main serang kita. Kita nak pergi serang orang. Dia bagi alasan. Orang munafik ni, bila dia tak mau ikut, dia akan cari 1,001 macam alasan untuk menidakkan. Lepas tu, kalau orang seorang tak mau pergi pun tak apa. Dia cucuk orang lain sama. Apapilah. Panas-panas lagu ni. Boleh nak bertahan ke, boleh nak minum ke. Banyak manalah bekalan air yang kita nak bawa. Sedangkan yang Nabi nak pergi ni, Nabi nak pergi ni ke satu tempat gurun Sahara bernama Tabuk. Tempat tu jauh daripada nak berjalan. Kata Abdullah bin Ubay, kami pernah lalu kot Tabuk ni, memang jauh. Beratus kilometer lah kalau kita kira kilo lah ni. Nak sampai. Bekalan air banyak mana yang hampa nak boleh bawa pergi. Muhammad pula duk kumpul seramai mungkin tentera yang ada. Nak pergi lawan dengan siapa? Nak pergi lawan dengan tentera Rum. Rum ni dia kata, Rum kalau kata zaman kita lah ni, tentera PBB itulah. Mereka bersekutu banyak negara. Bersekutu dengan kayanya mereka. Dengan kelengkapan perang yang cukup.
Ni kita yang tak ada apa ni, nak pergi lawan macam mana? Macam dia letak bahasa, macam pisau leher seorang bunuh bang. Jadi, dengan sebab itu menimbulkan rasa takut di kalangan mujahidin yang nak ikut serta. Kalau hang tak mau, hang dan geng-geng hang sudahlah. Hang tak salah cucuk orang. Ya? Biarlah dia nak pergi. Jadi dia kata, tak usah pergilah. Jahat tak? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ni. Nah, Rasulullah kan, dia bila dah dia kata dia tak mau pergi, bila ada Abdullah bin Ubay kata tak mau pergi, dia dan kawan-kawannya. Yang ni adalah dalam jumlah 30 orang. Lebih kurang lah. Nah, Rasulullah kata tak apa, tak mau pergi sudah. Dengan puak munafik ni hanya dengan pujuk dia. Kalau kita pujuk dia, silap sikit dia akan salah kita. Hanglah punya kerana. Aku dah kata dah aku tak mau pergi. Hanglah dah ajak aku juga pergi. Tengok jadi apa? Dia akan cari. Dia takkan terima takdir ini datang daripada Allah. Dia takkan terima ini ujian Allah. Sebaliknya, dia akan cari sebab musabab salah daripada kita. Ini sifat orang munafik. Kita boleh kenal. Dia duduk dengan kita sekali. Jadi macam tu Rasulullah kata, tak apa, tak mampu sudah. Terus cakap banyak, tak mampu sudah. Duduklah. Nah, konon dia nak jaga keamanan. Macamlah dia boleh jaga sangat keamanan. Dia nak jaga keamanan kota Madinah. Manalah nak tahu lagi kita semua lelaki keluar pergi. Tinggal yang perempuan-perempuan, orang tua-tua, budak-budak yang tak berdaya ni. Orang main serang ke pintu belakang. Macam-macam lah alasan. Padahal kalau dah kita tak mau pergi, sudah tersedut timbul banyak-banyak alasan. Lepas tu dia tunggu nak tengok. Dia tunggu nak tengok apa nak jadi. Dia kata confirm balik main, mati ke semua. Baik. Allah Ta'ala pun turun ayat ni. Yang kita baca tadi, yang mana kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang-orang yang duduk dari kalangan orang yang beriman yang tidak berhalangan, tidaklah sama dengan orang yang berjihad jalan Allah. Okey, bila dia cucuk, di kalangan orang beriman ada yang tak mau pergi. Takutlah. Jadi Rasulullah pun bagi kebebasan. Sebab apa? Nak abang berperang ni, fisabilillah, hukumnya fardu kifayah. Perang fisabilillah hukumnya fardu kifayah apabila kita nak keluar daripada negara, nak pergi berperang di perbatasan. Hukum dia fardu kifayah. Tapi kalau orang masuk, main serang dalam negara kita, dia jadi fardu ain. Wajib. Tapi kalau kita nak keluar, pergi berperang di luar, hukum dia fardu kifayah. Jadi, seorang pergi oleh semua tak payah. Mereka anggap macam tu. Jadi, adalah di kalangan kaum-kaum muslimin yang tak mau ikut pergi. Kerana hasutan daripada Abdullah bin Ubay. Jadi Allah Ta'ala turunkan ayat ni. Tak apalah. Kalau di kalangan orang beriman pun tak mau pergi. Tapi darjat hampa. Darjat ni maksud dia apa? Kedudukan di sisi Allah. Takkan sama dengan orang yang keluar berperang. Orang yang duduk di rumah takkan sama dengan yang keluar berperang. Ketika ini apabila turunnya ayat ni. Turunnya ayat ni menimbulkan satu rasa gundah gulana, rasa sedih di kalangan para sahabat kerana ada sahabat-sahabat yang nak pergi berperang tapi tak boleh. Salah satunya Abdullah ibni Maktum. Kenapa? Dia buta. Dia buta. Dia pergi jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, bagilah dekat aku, dia kata, bagilah peluang dekat aku. Aku nak duduk derajat yang sama tinggi denganmu ya Rasulullah. Aku nak duduk bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang ada di sekelilingmu. Janganlah kerana kebutaan aku ini, aku dipinggirkan daripada darjat bersama-sama denganmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu dikecualikan wahai Ibnu Ummi Maktum. Kerana Allah Ta'ala mengecualikan orang yang cacat anggota. Sama ada terputus kaki atau terputus tangan, buta mata atau pekak telinga. Allah Ta'ala mengecualikan mereka daripada kalamullah ni. Dan kemudian kata Abdullah bin Ummi Maktum bagi juga, yang ni yang Allah Ta'ala bagi dia.
Dia rayu sungguh-sungguh sampai dia menangis di depan pintu rumah Rasulullah. Dia nak pi juga, dia kata. Dia nak pi juga. Boleh tak dia nak pi? Tak apa, dia kata. Kalau tak mau muak dia dengan unta pun, bagilah dia pegang tali unta. Selagi ada tali di tangan dia, nescaya dia takkan sesat dan terpisah daripada rombongan para sahabat. Tak bagi dia naik unta pun tak apa. Dia nak pegang tali tu. Dan kita tahu peperangan zaman Rasulullah dulu, sahabat-sahabat ni ada yang miskin yang tak ada apa. Mereka kena keluar belanja sendiri lah. Kena beli baju besi sendiri. Kena beli senjata. Kena keluarkan kenderaan mereka. Binatang yang apa yang ada di sisi mereka. Apa yang ada. Okey. Persiapan nak berperang ni ambil masa lah sebab nak kumpul kenderaan banyak mana. Rasulullah berjaya mengumpulkan muslimin di kalangan muhajirin dan ansar, termasuklah sekutu-sekutu baginda, adalah 30,000 orang. Ramai? Ramai. Kemudian, seorang sahabat yang hebat. Siapa dia? Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Dia tak ada waktu Rasulullah duduk bermusyawarah tentang nak pergi berperang Tabuk ni. Nah, dia seorang sahabat yang berdagang kan waktu mai berhijrah. Dia orang muhajirin lah. Bila mai berhijrah dengan Rasulullah ke Madinah ni, dia tinggal semua harta dia di Mekah. Dia punya kaya, dia tinggal perhabis. Dia mai sampai di Madinah, dia tak ada apa. Nah, orang bagi kat dia rumah, share seorang setengah. Orang nak bagi kat dia isteri, dia tak mau. Dia kata, abang tang mana ada pasar kat sini. Dia nak cari pekan, pasar untuk dia nak mulakan perniagaan. Sampailah Allah Ta'ala mula bagi kat dia melimpah ruah rezeki dan rahmat. Dia boleh pergi berniaga ke Syam. Masa dalam perjalanan nak pergi tu, Rasulullah dah buat musyawarah nak pergi berperang Tabuk ni. Dia ni dapat khabar, dia duk pergi berniaga, dapat khabar. Dia kata, kalaulah aku dapat keuntungan, ya Allah, aku akan bagi kepada perjuangan Islam. Okay. Dia dapat keuntungan. Dia dapat keuntungan. Dia beli unta, 700 ekor unta. Dia beli. Dia balik daripada berdagang. Dia sampai pada waktu subuh. Wanita-wanita yang duduk tidur di rumah ni, bergegak bumi Madinah ni. Bunyi tapak kaki. Berdebam. Sampai Aisyah radhiyallahu anha ketika itu terbangun, terjengol keluar muka dia. Sebab apa? Apa bunyi? Merudum. Rupanya dia balik mai, dia bawa 700 ekor unta, dia tak pergi ke rumah dia. Dia parking depan Masjid Nabawi. Dia parking depan Masjid Nabawi. Kita bayangkan dia parking unta macam mana lah. Okey. Lepas tu, Sayyidatina Aisyah tanya, siapa ni? Apa ni? Apa berlaku? Sebab bumi rasa bergegak. Keluarlah wanita-wanita. Keluar tengok-tengok. Abdul Rahman bin Auf balik dari berniaga. Bawa unta 700 ekor, dia kata. Allah merahmati dia, kata Sayyidatina Aisyah. Allah merahmati dia. Bila kata Allah merahmati dia ni, satu doa daripada Ummul Mukminin. Isteri kesayangan Nabi SAW telah berdoa untuk dia. Dia pun viral. Okey, viral zaman Rasulullah dulu kasih kita lah ni. Viral cakap dari mulut ke mulut lah. Abdul Rahman bin Auf balik mai bawa 700 ekor unta. Kami tengah tidur terkejut, terbangkit. Punya hebat. Dia letak dia mana? Dia parking di depan masjid. Dia tak kata lah dia parking. Saya yang kata. Letak di depan masjid. Lepas tu tak dia buat apa? Dia bagi 700 ekor tu dekat Rasulullah untuk dibawa dalam peperangan Tabuk. Kita bawa pergi. Bawa pergi 700. Sebab apa dia kata? Aku mendengar ada yang menyampaikan ke telingaku semasa unta aku berjalan masuk ke kota Madinah ni, doa daripada Ummul Mukminin.
Barakallahu ala mali Abdurrahman bin Auf. Berkatlah Allah Ta'ala bagi kepada harta Abdurrahman bin Auf. Aku yakin, dia kata, aku akan dapat lebih lagi daripada ni, sebab yang mendoakan kepada aku itu adalah kekasih Rasulullah dan kekasih Allah. Nah, jadi dia bagi terus. Dia tak fikir panjang, dia tak kira banyak, dia bagi. Apa maksud jihad fisabilillah? Sanggup mengorbankan hartanya. Nah, lepas tu ditanya Rasulullah, apa yang tak cukup? Rasulullah tak cerita dekat dia, nak apa yang tak cukup. Rasulullah hanya berdiam, tahu. Kalau kata terus bagi kita, dia akan bagi apa yang ada, apa yang ada, apa yang ada. Dia tanya, nak apa lagi ya? Nak apa lagi? Okey. Kalau tanya Rasulullah, Rasulullah takkan bagi tahu. Tapi sahabat bagi tahu. Sahabat bagi tahu. Kita senjata tak cukup. Nah, kita kekurangan senjata. Apa dia kata? Dia ambil 300 tahil emas. Ada pendapat kata 200 tahil emas. Tai. Kira sana saya tak pandai dah. Tapi saya baca dalam kitab sirah, dia kata tahil. Orang tua-tua dulu, Kak Lia tahu apa tahil banyak mana? Timbang tahil. Kita pakai kati kan. Tapi ada tahil kan dulu kan. Saya ingat saya besok duduk pergi kedai. Mau suruh beli, hampir beli ni setai. Hang beli cabai kering setai. Cuma tak tahu kiraan kita macam mana dah. Lah ni gram. Lah ni gram. Tapi ingat dulu-dulu pergi kedai besok duduk beli. Cabai kering kan ringan. Hang beli bawa setai sudah lah, dia kata. Kita pun tak tahu apa. Pergi bawa setai. Dia bagilah stay kan, dia timbang pakai, dia tarik besi ladung tu, no? Tapi tak tahu nak perkiraan macam mana. Okey. Yang diberikan oleh Abdurrahman bin Auf 200 tahil emas. Leburkan, dia kata. Jadikan jongkong. Jualkan, beli senjata. 200 tahil emas. Dia bagi 400 dinar. 400 keping dinar. 1 dinar hari ni bersamaan dengan 12 ringgit. Dia bagi 400 pin. Joy. Dia kata. Tukarkan dengan pakaian. Baju besi. Kenderaan dia bagi. Takat yang dia ada, 700. Kalau boleh bagi 700 tu, no? Kita kalau boleh bagi 7 ekor menjadi. Seekor pun siap 7 orang. No? Seekor pun dah siap 7 orang. Tu pun bukan unta, lembu. Cari kecil-kecil lagi. Murah. Nah? Aduh, tak nak fisabilillah. Berkorban jiwa dan raga kedekut. Bakul ya dia bagi. Raga dia tak bagi. Nah, bakul ya dia bagi. Okey. Nak cerita dermawannya Abdurrahman bin Auf. Nah? Lepas tu, bila sahabat tengok dia bagi ni, seorang lagi. Sayyidina Uthman bin Affan, menantu kesayangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, kalau macam tu, dia kata, aku tak banyaklah bilangan binatang aku sebanyak Abdurrahman bin Auf, dia kata. Tapi aku ada 100 ekor kuda. Abdurrahman bagi 700 unta, dia bagi 100 kuda. Dia bagi 1000 dinar emas. Di antara sahabat Rasulullah yang kaya, Sayyidina Uthman, dia bagi 1000 dinar. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Ketika mana ada sahabat yang datang daripada Mekah, bawa harta dia. Yang dia tinggal perhabis tu. Di antara sahabat yang hadir lewat, semasa peristiwa hijrah adalah anak dia, iaitu Sayyidatina Asma. Kan yang waktu ayah dia duduk dalam gua yang dia mengandung sarat, duduk bawa ni. Dan anak lelaki dia. Bawa mereka ni, kita boleh bawa ayah, kita bawa. Dah? Jadi dalam peperangan Tabuk ni dia bagi perhabis semua. Dia pun ni berlumba-lumba. Berlumba-lumba. Lepas tu Rasulullah tanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, habis dekat hang tinggal apa?
Nah, sekarang tinggal apa? Aku ada Allah dan Rasul. Cukuplah dia kata. Aku ada Allah dan Rasul. Sebab pada pemikiran aku belum tentu boleh balik. Nak pergi perang dengan 200,000. Mereka ada 30,000. Okey. Lepas tu, di kalangan kanak-kanak, budak-budak yang duduk di sekitar Nabi SAW. Kan saya selalu cerita, kan ada banyak riwayat hadis. Di antaranya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Sa'id Al-Khudri, Zaid bin Sabit. Nah, di antara sahabat-sahabat kecil ni. Mai juga nak serah diri ni. Kecil sangat kata Rasulullah. Rasulullah Nabi juga. Rasulullah kata lah ni kita tengok di kalangan hampa siapa yang paling kuat. Rasulullah buat gusti tangan. Di kalangan budak-budak ni kita buat gusti tangan. Siapa yang menang dia boleh pergi. Siapa yang kalah dia tak boleh pergi. Yang kalah tu teriak. Bukan pergi makan angin no. Pergi perang. Menangis. Sebab tak boleh ikut. Di kalangan muhajirin kata baginda SAW, aku yakin. Muhajirin ni memang tak berbelah bagi akan ikut. Tetapi Ansar yang tarik diri tu. Ansar yang tarik diri. Sebabkan mereka memang penduduk tetap. Mereka dah berkorban banyak dah. Kepada Islam. Jadi dengan bisikan-bisikan hasutan daripada Abdullah bin Ubay. Menyebabkan ada. Bukan semua. Sikit sajalah yang tarik diri daripada berperang dengan baginda SAW. Tak mau ikut pergi sama. Panas sangat. Okay. Dalam perjalanan. Peperangan Tabuk pilah. Itu yang kata dalam perang ni ada di kalangan orang-orang miskin. Dia sanggup berkorban jiwa dan raga. Tapi harta tiada. Tak ada harta. Nak naik unta, mereka ada 30,000. Perjalanan jauh sangat. Unta ada 700. Mana boleh? No? Seekor unta Rasulullah bagi naik 3 orang ataupun 2 orang. Tentera. Tak boleh nak muat ramai. Mampus patah pinggang kau tu. Yang mana yang tak boleh pi menawarkan diri untuk berjalan. Rasulullah kata tak boleh jalan jauh sangat. Jauh sungguh. Jadi menangis. Menangis. Sebab tak dapat ikut. Dan Abdullah Ibnu Umi Maktum Rasulullah bawa. Sebab dia kata sekurang-kurangnya dalam hayat aku dapatlah sekali. Dia syahid lah. Dia syahid fisabilillah. Tapi bukan dalam perang ni, perang lain. Bukan dalam perang ni. Okey. Rasulullah pun bawa lah dalam perjalanan tu panas sungguh-sungguh. Pecah mulut-mulut prajurit-prajurit Islam. Berdarah tapak-tapak kaki. Bukan semua naik unta. Kadang berganti. Unta tu pun lapak. Orang pula pernah panggil lapak ayak kan. Dahaga ayak juga lah. Jadi bila mereka kata lah ni nak buat macam mana ni. Bagi tahu dekat Rasulullah lah. Dahaga sungguh ni bekal dah habis. Rasulullah berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala turun hujan selebat-lebatnya waktu tu. Selebat-lebatnya hujan turun dalam perjalanan ke Tabuk. Tabuk ni nama tempat. Okey. Rasulullah kata siapa yang boleh sebarkan khabar angin, sebarkanlah ke negeri Rom. Katakan kepada rajanya Muhammad dah datang. Bagitahu kepada Raja Rom, Muhammad dah datang. Okey. Raja Rom ni hantar pengintip. Intip daripada puncak-puncak gunung. Perjalanan Nabi SAW diikuti dengan 30 tentera muslimin. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menambah lagi sebanyak 10,000 malaikat. Lengkap berpakaian putih. Dengan senjata yang lengkap. Rasulullah dan sahabat tak nampak. Tetapi tentera Rom nampak. Tentera Rom nampak. Dia ramai. Dia balik Ahmad kat raja dia ramai. Okey. Pimpinan
Tentera Rom diketuai oleh Hercules. Habaq dulu dekat panglima mereka, Muhammad Damai. Hercules ni di zaman Rasulullah, no? Tapi di apa orang Yahudi dia pun masyhurkan cerita panglima mereka lah. Kita masyhurkan tentang panglima kita lah. Hercules dia kata pergi bagi tahu raja. Cepat bagi tahu raja. Ramai tu. Saya tak ramai pun. Nah, kalau nak bandingkan dengan mereka tak ramai mana pun. Lepas tu raja dia kata tak boleh kalau macam tu. Kita nanti kalah. Tak sangka tu Muhammad ada tentera yang punya ramai, lengkap. Macam mana rupa Muhammad? Rupanya raja tu pun tak pernah jumpa Muhammad. Dia dengar cerita saja. Nah, kan ada sahabat. Nah, keluar dia kata, satu-satu cara kita nak buat, jumpa dengan Muhammad, buatlah rundingan damai. Takut nak berperang. Rasulullah sampai ke satu perkampungan bernama Ilah, kampungan tu. Nah, kampung tu nama Ilah. Okey. Dah sampai di perkampungan tu, Rasulullah abang, kami bukan nak bunuh siapa-siapa, kami bukan nak tawan siapa-siapa. Kami singgah di perkampungan ni. Nah, barang siapa yang ada bekalan makanan, jual dekat kami. Rasulullah bukan nak rampah. Macam tentera-tentera lain yang duk masuk negara tu. Rampah anak bini orang. Nah, rampah hasil bumi dia. Rampah hasil kekayaan apa yang ada. Tak. Dia nak beli makanan, nak tukarkan. Kan duit banyak. Abdul Rahman bin Auf belanja. Nah, dia nak beli. Jadi orang-orang perkampungan Ilah ni ramai. Dia pun tertarik hati. Cara pimpinan Rasulullah suruh tentera dia jaga. Nah, jaga jangan sampai kita kacau rumah tangga orang. Kita lintah dari sini. Berkemah seketika. Sementara nak sampai ke Tabuk dekat sangat dah. Nah, rupanya di Tabuk tentera Rom dah siap dah. Tapi tengah-tengah medan tu adalah Raja Hercules tu duduk tahun tu. Rupa-rupanya tak mau perang. Alhamdulillah. Rasulullah pun bukan nak perang sangat pun. Kan? Tapi dah hampa nak perang kami kena pertahankan diri lah. Jadi dia habang kata dia nak jumpa dengan Rasulullah. Jadi bermakna Hercules ni dia pernah jumpa sekali dengan Rasulullah. Dia puji Rasulullah ni nak. Berbudi pekerti tinggi, berakhlak mulia. Walaupun berurusan dengan orang yang bukan Islam. Dan orang yang bukan Islam tu datang dengan satu tujuan nak bunuh. Tapi Rasulullah tetap melayan dia dengan baik. Rasulullah jumpa dia, dia kata lah ni kita tak usah berperang lah. Rugi dia kata. Rugi kedua-dua belah pihak. Dia tak abang kata dia takut. Nah, dia tak abang kata dia takut. Dia kata rugi kedua-dua belah pihak. Jadi dia kata kita buatlah rundingan damai selama tempoh beberapa tahun berlaku gencatan senjata. Dapatlah balik. Kemudian dia hadiah lagi dekat tentera muslimin. Dia bagi hadiah kat tentera muslimin. Lega non. Perang tak dapat, imbuhannya dapat. Alhamdulillah. Nah, baliklah. Yang tadi Abdullah bin Ubay yang duduk di rumah tak mau pilah, panahlah, hampa pilah. Hampa pergi kompor mati. Tengok balik mai lagi kaya lagi ada. Ha? Balik mai orang kata tak perang loh. Ingatkan perang. Tak perang tak. Panas tak. Tak panas hujan. Allahu Akbar. Lagi terbakar lah dengar. Ha? Bakar lah. Dia berharap api tu mati semua. Orang-orang tidak pun kebuluran, kehausan. Tapi tengok-tengok, lagi senang lenang buat balik mai kerta lagi. Yang dapat negara Rom di antara negara kaya pada zaman tu. Nah? Jadi dia kata nak buat macam mana ni? Nak buat macam mana ni? Geram tak kira-kira dah. Dan ayat ni, kalau kita tengok yang ke bawah ni, Allah Ta'ala puji balik. Faddalallahu al-mujahidin bi amwalihim wa anfusihim. Allah telah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta benda mereka. Dan diri mereka itu daripada orang yang duduk di rumah lah. Atau duduk di kampung. 1 darjat. Tetapi untuk tiap-tiap satu dari keduanya telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala kebaikan. Yang mana Allah Ta'ala telah melebihkan orang mujahidin. Orang yang keluar pergi berperang dengan orang yang duduk di rumah, kata Allah,
Darjat dia langsung tak sama. Lalu ditanya oleh para sahabat, macam mana yang dikatakan darjat tu macam mana? Nah, darjat. Kelebihan faddalallah. Apa yang lebihnya? Apa yang lebihnya? Kedudukan di sisi Allah. Kalau kita panggil pangkat lah. Nah, yang mana kata baginda SAW, perbezaan di antara satu darjat kepada satu darjat yang lain sejauh, kalau kita kata kita boleh kira kilometer, tapi kalau zaman Rasulullah dulu dia kira tahun. Nah, sejauh 5 tahun perjalanan. Jalan kaki 5 tahun baru sampai dari satu darjat lagi. Jauhnya no. Jauh darjat ni ke darjat tu nah. Habis yang mana yang dengar ni ruginya kita tak pi, kalau kita pi pun bagus. Rugi lah. Kenapa seorang tak mahu pi? Kan kata Allah Ta'ala, aku akan lebihkan kepada kamu ajran azima. Ini ganjaran yang amat besar yang akan Allah Ta'ala bagikan kepada orang-orang yang mujahidin. Mujahidin yang berjihad fisabilillah. Di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Sahih Bukhari ni hadis yang paling sahih lah. Dia cerita, Abdullah bin Umi Maktum ni tak tersampai hajat dia. Dia nak pergi perang lah. Dia nak pergi bunuh orang. Tiba-tiba tak jadi perang. Balik mai jadi kaya. Taklah kaya boleh anak. Adalah imbuhan. Kemudian dia balik mai. Dia sebelum ni tak ada kenderaan. Tengok dapat kenderaan. Orang kata, belum pergi perang tak ada kereta. Balik mai boleh beli kereta. Rugi kita tak pergi. No? Kan Abdul Rahman bin Auf bagi 700 ekor unta. Unta tu jadi dia apa? Balik mai. Boleh dapat pula. Nah? Kemudian Osman bin Affan bagi 100 ekor kuda. Lepas tak ada kuda, dapat kuda. Apa lagi yang mau? Baju besi dapat. Senjata kelengkapan perang dapat. Ini yang diceritakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam hadisnya yang sahih. Yang mana dia kata, bila balik mai, duit. Dinar yang dia bagi, 400 dinar yang dia kata, lepas tu dia bagi 200 tahil emas. Bila dileburkan, ditukarkan, dibahagi-bahagi lagi. Yang dapat dirasai oleh mujahidin-mujahidin Tabuk. Rugi yang tak pi, tak dapat apa pada muka hampa. Siapa suruh hampa tak mau pi. Okey. Lepas pada tu, Abdul Rahman bin Auf ni, kalau dia bertanya dia, nak kena bagi balik ke? Tak, dia kata dia tak mau. Dia tak mau. Sebab dia dah kata dah. Rasulullah kata, apa maksud jihad ni? Jihad ni orang yang sanggup menggadaikan jiwa, raga dia dan harta benda dia. Jadi dia kata, dia nak balik kepada Allah nanti dalam keadaan tak dihisap apa-apa. Rupanya bila dia balik daripada perang Tabuk ni, masa dia dalam perjalanan perang Tabuk tu makan masa berbulan-bulan. Lepas tu nak balik pula. Bila sampai di sini, dia tinggal khadam dia suruh pergi berniaga. Khadam dia bawa balik mai 140 ekor unta. Belanja 700. Dapat sekali ganda. Dalam aku duk kata, aku tak mau ada apa-apa. Aku nak balik kepada Allah dalam keadaan kosong. Agar aku tak dihisap banyak. Bawa balik mai khadam dia lagi banyak. Sekali ganda. Kata Rasulullah, bahagialah kamu wahai Abdul Rahman bin Auf. Allah limpahkan kurnia rezeki kepadamu dengan sebab kemurahanmu. Kemurahanmu itu menjadi manfaatnya membawa kepada keseluruh umat Islam yang berada di bumi Madinah pada ketika tu. Masya Allah, balik mai. Dia ingat tak ada apa lah dah kan. Rupanya dia pergi berbulan-bulan tu. Hamba ni jujur. Niaga dapat sekali ganda. Balik mai pula. Tak apa kata Rasulullah. Simpan pula untuk mana-mana peperangan. Lepas tu tak ada perang dah. Yang ada hanya syariah.
Sariyah ni peperangan kecil yang Nabi tak ikut, tapi Abdul Rahman bin Auf ikut. Dia ikut, dia bawa lah segala harta apa yang ada dia bagi. Tapi perang ni perang tak besar, perang kecil-kecil saja. Sampailah bila mana Rasulullah SAW wafat, Rasulullah tinggal balu isteri-isteri baginda yang dipanggil dengan nama Ummul Mukminin. Lepas tu dia fikir dia nak bagi sesuatu kepada Ummul Mukminin. Dia nak bagi sesuatu kepada Ummul Mukminin ni. Hadiah daripada dia kepada isteri-isteri Rasulullah yang tak pernah rasa senang. Ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam meninggalkan 11 orang isteri. Setiap seorang dia bagi sebanyak 800 dinar emas. Seorang dapat 800 dinar emas. Saya sungguh. Dia kalau dia ada tu, harta dia jangan kata 7 keturunan makan tak habis. Sampai kiamat makan tak habis. Punya kaya je dia. Mana Rasulullah ni pernah ada sahabat yang paling jutawan. Dan dalam pada tu, dia jual tanah dia. Dia jual tanah dia. Dia bagi, kalau kita kata apa, sagu hati. Kepada tentera Badar. Kepada tentera Badar, seorang 400 keping emas. Dia bagi, dia kata bagi. Masa tu tentera Badar tak ramai dah yang tinggal. Hanya yang tinggal 100 orang je. Kan tentera Badar ada 300. Tapi 100 je yang tinggal, yang masih hidup. Yang lain semua mati dalam perang. Jadi tinggallah hak yang 100 orang tu dia bagi. Kalau kita kata apa? Bukan pencen. Sagu hati lah. Bekas prajurit. Seorang 400 keping emas. Tu dia Abdul Rahman bin Auf. Pasal apa yang sampai macam ni? Dia mau ajrun azimah. Ayat yang terakhir kan? Kalimah yang terakhir. Ajrun azimah. Pasal dia nak kedudukan dan ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Rabbul Izzati. Aku tak mau apa yang ada ni. Ini hanyalah sekadar permainan dan perhiasan dunia. Aku nak ajran azimah. Ganjaran yang amat besar di sisi Allah Ta'ala. Itu perang apa? Perang Tabuk. Berlaku ni fakta besar. Berlaku pada 9 Hijrah. Ketika Nabi berusia 61 tahun. Di Medan Tabuk. Dengan jumlah tentera muslimin 30,000 orang. Tentera Rom 200,000. Tentera Rom diketuai oleh Hercules. Tentera muslimin diketuai oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berlaku sebarang jenis pertumpahan darah. Hanya mencapai kata damai. Ni fakta besar. Kurang-kurangnya kita mengaji hari ini. Hampa mengaji buat apa? Perang. Perang lagi. Surah Nisa. Apa cerita perang? Awak perempuan suka pergi? Tak. Nisa kan awal-awal dah sembang dah. Hak tengah ada cerita perang saja. Sebab perempuan itu adalah perhiasan dunia. Sebaik-baik perhiasan ialah wanita solehah. Macam mana nak bagi dunia itu berhias dengan wanitanya kalau asyik ditindas? Maka perlu mencapai keamanan. Baru ada keindahan. Perempuan itu mengindahkan suasana. Macam mana dia nak mengindahkan suasana? Macam mana perempuan itu nak hidup bahagia? Macam mana perempuan itu nak jadi mata'un salih? Harta yang paling berharga kalau mereka itu ditindas. Biasanya kalau dalam perang perempuan akan jadi mangsa. Jadi mangsa perkosaan, kerakusan tentera-tentera. Jadi Rasulullah nak jaga keamanan. Tak mau perempuan itu dikuasai. Ditindas, dihamba dan macam-macam lagi. Maka kata sepakat hendaklah mencapai keamanan. Macam mana nak capai keamanan? Kena perang dulu. Lepas tu bila ada yang bertanya surah Nisa. Tapi awak cerita pasal perang. Nak bagi perempuan duduk aman sentosa. Alhamdulillah aman tak kita ni? Aman ya Allah. Aman sungguh-sungguh. Nyamuk gigit pemarah. Nyamuk lah. Berapa ekor? Baru 2 ekor. Nyamuk lah mak. Boleh marah dah. Orang kena ketik nyamuk.
Tak tahulah. Manja sungguh mereka. No? Manja sungguh. Kalau kata naik kereta tu, kalau boleh dia nak suruh parking sampai depan pintu. Kawan tu carilah parking. Hak tu kan driver ni cari parking. Bawa hang suka cari jodoh. Saja nak bagi aku berjalan amboi. Kalau boleh no, bagi depan pintu tu, tidak hang masuk kereta-kereta. Dalam supermarket tu tak apa. Punya manja lah perempuan. Kita lah. Kan? Kalau terjun sikit muka tak manis. Panas lah. Hitam ambil dagu. Mudahkan hang tergebu sangat. No? Allah. Lampau lah. Sebab apa? Sebab hampa senang. No? Senang sungguh-sungguh ya Allah. Terima kasih. Nah. Wajib kita syukuri nikmat yang Allah Ta'ala bagi dekat kita. Kita aman, sentosa. Nah. Basuh baju pun tak guna tangan. Oh. Tak genyeh pun dengan tangan. Oh. Senangnya. Baju tak ada nak kotak. Salin pakai baju lain lah. Kotak pun tak. Kan? Tak ada nak koyak, tak pakai dah. Apa lagi yang pemah? Apa lagi yang pemah? Tak tahulah apa yang kami mahu, ya Allah. Apa yang nyata kadang-kadang kami takabur. Kadang-kadang kami kufur nikmat. Pula dosa-dosa kami, ya Allah. Banyak dosa untuk kita pohon pada Allah Ta'ala. Rasulullah sayang kat kita ni, Rasulullah sayang kita. Rasulullah tinggal kita di antara pesanan yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Andai kamu letih beristighfar, wahai wanita. Wanita kalau letih beristighfar, sungguh penyegan. Bawalah penghulu istighfar. Yang letih istighfar, bawalah penghulu istighfar. Pagi 3, petang 3. Sudah sedah tu. Kerana jikalau ditakdirkan kamu mati, nescaya kamu mati dalam iman. Pagi 3, petang 3. Kalau malah nak astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau malah, suruh malah sangat lagu. Bukan susah pun, bukan berbayar pun. Ayat liuk pun Allah punya. Lidah Allah punya, semua Allah punya. Pasal apa kita nak berkira dengan Allah? Sebab Allah Ta'ala tak pernah berkira dengan kita. Ni tentang ajaran azimah ni. Anugerah tertinggi dia dah bagi dah. Alhamdulillah ya Allah. Okey. Ayat yang ke-96. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah. Wa kanallahu ghafurar rahimah. Iaitu beberapa darjat daripadanya dan ampunan dan rahmat. Dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Yang ini dikatakan Allah Ta'ala melebihkan orang yang berjihad fi sabilillah itu dengan orang yang duduk di rumah adalah beberapa darjat. Dia bertanya darjat yang macam mana? Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala beberapa darjat daripadanya iaitu menerima keampunan. Diampunkan segala dosa-dosa mereka itu. Dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maghfiratan wa rahmah. Maghfiratan ni keampunan. Di atas dosa-dosa yang telah pun kita lakukan, maka diampunkan. Kemudian dilimpahi, diberikan, dianugerahkan rahmat. Apa rahmat ni? Kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa kurang sedikit pun. Kemudian dapat apa lagi? Kerana sesungguhnya dia kata, wa kanallahu ghafurar rahimah. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala itu ghafur. Ghafur, maha pengampun, lagi maha pengasih. Maghfiratan min indik. Keampunan ni ada di sisi Allah. Kita minta aja. Kita minta tanpa jemu. Minta hari-hari. Ampunlah dosa aku. Ampunlah dosa aku. Nescaya diampunkan dosa kita. Dan dah diampunkan dosa kita, dia bagi pula rahmat. Maksudnya kalau kata kita tengok rahmat Allah Ta'ala ni, walaupun orang tu baru sehari masuk Islam. Macam dalam perang Uhud, saya pernah cerita dah tentang cerita seorang pemuda yang bela kambing.
No? Tengok awak ramai sangat pakat naik di atas bukit ni. Rupanya mereka nak perang. Tentera musyrikin ramai. Muslimin 1,000, tentera musyrikin 3,000. Dia kata kalau macam tu dia nak masuk Islam lah. Tak ada sembahyang lagi. Mati. Ha? Tak ada sembahyang lagi. Mati. Tapi darjat mujahidin dapat dekat dia. Pengampunan Allah dapat dekat dia. Nah, rahmat Allah dapat dekat dia. Kata Nabi SAW, dia tak sempat sembahyang pun lagi. Baru mengucap syahadah. Seluruh dosanya diampunkan dan rahmat daripada Allah. Yang ini kurniaan surga. Nah, daripada Allah kepadanya. Okey, kalau kita tengok di dalam beberapa peperangan penaklukan daripada Yahudi dan daripada Nasrani, cuba berkali-kali untuk menakluki negara Islam pada ketika tu, tapi tak boleh. Sebab apa? Sebab Islam itu akidah dia kuat. Akidah ini kepercayaan, keyakinan dia teguh. Walaupun jumlah Islam tak pernah ramai daripada orang yang bukan Islam. Tak pernah ramai. Tapi keyakinan dia tu kuat. Itulah menimbulkan kegerunan dalam hati tentera-tentera musyrikin. Kemudian kalau kita tengok dalam peperangan Tabuk ni, seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, 10,000 tentera malaikat ni, Rasulullah tak nampak pun. Malahan baginda kata, dia pun tetap 30,000. Tak nampak pun. Tapi Allah Ta'ala rupakan bentuk. Malaikat ni duduk di bahagian belakang, berjalan, berbaris-baris. 10,000 kalau main berbaris-baris lagu tu, no? Punya ramai lah. Jadi yang si pengintip ni jadi tengok rasa takut, bergerun. Tak boleh lawan. Cukup kelengkapan. Padahal malaikat, Masya Allah. No? Kita tak tahu dah. Sebab tu ada di kalangan para ulama mengatakan, kan yang duduk tawaf di Baitullah tu, punya ramai kita nampak. Kita duduk di atas ni tak turun lagi. Boleh ke nak masuk ni? Boleh ke nak masuk? Sagi kita pergi masuk, ada ruang untuk kita sebenarnya. Masuk satu rombongan. Masuk. Di mana tu? Yang kita nampak ramai tu mungkin di dalam ramai-ramai itu adalah para malaikat yang pada pandangan kita penuh. Tapi boleh kita isi lagi. Boleh kita isi. Boleh diisi lagi. Itu kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memang tak dapat disangkalkan lagi, menimbulkan rasa ta'ajum dan kegerunan di hati tentera-tentera musuh. Kedua ayat ni kan, pasal apa dia fokus tentang perang Tabuk. Sekurang-kurangnya hari ni dapatlah kita faham berkenaan tentang peperangan Tabuk. Mungkin sebelum ni yang masyhur Badar, Khandaq, Uhud, itu paling masyhur. Tabuk ni jangan dibicarakan kan. Alhamdulillah lah dapatlah sikit ilmu. Tak banyak pun, sikit pun jadilah. Kan kata tak dapat semua, dapat satu pun alhamdulillah. Wallahu a'lam. Ada soalan kan nak tanya? Ya. Okey, di kalangan budak-budak Rasulullah tak bawa siapa pun. Siapa pun Rasulullah tak bawa. Punya Nabi lah tu. Siapa pun Rasulullah tak bawa. Kecil kan, dia tak mau. Rasulullah ni, dia cukup jaga kanak-kanak, kaum wanita dan orang tua. Dia cukup jaga, Dia kan rauf, penyayang, Adik. Ya Allah. Tak ada apa dah. Alhamdulillah. Bila saya kata tak ada apa tu alhamdulillah, bermakna puan-puan faham, Alhamdulillah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatik wa anshur alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arzuqna qabla al-mauti taubatan wa 'inda al-mauti syahadatan wa ba'da al-mauti jannatan wa na'ima ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih semua lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu. Semua tak ada. Semua dah balik. Tak ada.